والثواب والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والحور وولدان ثم الأولياء راك الضروري وينطوي في كلمة الإسلام ما قد مضى من ذكريها بالأدب ترقى بهذا ذكري على رتب وغلب الخوف على الرجاء بلا تناهي وجدد التوبة للأوزار لا تيأس من رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا صبورا بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفر وكله مسلما كي تسلم واتبع سبيل الناسكين العلماء وخلص القلب من الأغيار بجد والقيام في والفكر والذكر على الدوام مجتنبا لسائر الأثام مراقبا لله في الأحوال لترتقي معالم الكمال لربي لا تطعني عنك بقطع ولا تحرمني من سرك الأبهى واختم بخير يا رحيم الرحماء والحمد لله على التمام وأفضل الصلاة سلامي على النبي الهاشمي خاتم وآله وصحبه الأكرم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين والدليل على عدم افتقاره إلى المحل waddalilu dan bermula dalil ay al-aqliyu lah ataupun waddalilul aqliyu dan bermula dalil yang dibahasakan pada akal yang menunjuklah ia dalil di atas ketiadaan berhajat ia Allah Ta'ala tu kepada mahal mahal ay zat. Dia sebut kata Allah Ta'ala tu qiyamuhu ta'ala binafsihi, diri pada sendirinya, diri pada dirinya, berdiri dengan bahasa diri dia, tidak dengan bahasa yang lainnya. Maka artinya tidak berhajat Allah Ta'ala tu kepada zat. Apa bukti yang menunjukkan kata bahawasanya Allah Ta'ala tu tidak berhajat ia kepada zat?
tu khabarnya annahu ialah bahawasanya lawif taqara ila mahallin, jikalau berhajatlah ia Allah Ta'ala tu kepada zat, kedua mahal ini kepada zat, lakana nescaya adalah ia Allah Ta'ala tu sifatan, ialah sifat. Tu dah. Pasti dia tu ialah sifat kalau dia berhajat pada zat. Sebab apa? Ni annahu la yahtaju ila zati illa sifat. Begitu. Apa kalau Allah Ta'ala tu berajak pada zat, maka dia tu ialah sifat. Li'annahu, karena bahawasanya la yahtaju ila zati, karena bahawasanya tidak berhajatlah kepada zat itu illa sifat, melainkan segala sifat-sifat. Itu dah. Maka kerana tu kalau Tuhan tu berajak kepada zat, maka Tuhan tu ialah sifat lah. Nah. Baik. Walau kana, dan jikalau ada ia Allah Ta'ala tu sifatan, ialah sifat, fardu takdir pula. Lau ni dia panggil fardu takdir dah. Fardu takdir ni qadiyatul fardiyatu la taqtadil wuku'. Dia panggil andaian. Andaian ni, qadiyah andaian ni dia tidak akan membawa perkara tu berlaku benar. Berlaku dia tidak bawa. Cuma seandainya Tuhan suruh kita memikirkan dalam Quran, lau kana fihi ma alihatun. Kita ambil situ. Jadi kalau ada lagi Tuhan lain pada Allah Ta'ala langit bumi ni jadi mana? Kalau ada. Ada tak? Tak ada. Kalau Tuhan tu ialah sifat. Tuhan ni sifat ke? Ada. Gitulah. Walau kana, dan jikalau adalah ia Allah Ta'ala tu sifatan. Fardu takdir pula. Kalau Tuhan tu kita fardu takdir dia ni sifat, sebab dia berajak ke zat kan? Maka dia tu sifat. Pas kalau dia sifat, lam yattasif, nescaya tidak bersifatlah ia Allah Ta'ala bisifatil ma'ani wal ma'nawiyati. Tidak bersifatlah ia Allah Ta'ala dengan segala sifat-sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Itu dah. Sebab apa? Budhabit sikit. Li'anna sifata, kerana bahawa sifat-sifat ni, sifat-sifat ni tak kira lah hadisatan au qadimatan, baru ke dia atau qadim ke dia. Bila sebut kata sifat, la baik nanti betul lah. La tatasifu, tidak bersifatlah ia sifat bisifatil ma'ani wal ma'nawiyati. Jadi kalau Allah Ta'ala ni sifat, nescaya Allah tu tidak bersifatlah dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Kenapa? Li'anna sifata la tatasifu bisifatil ma'ani wal ma'nawiyati. Itu dah. Karena bahawasanya sifat ni sama ada hadisatan au qadimatan, sama ada dia sifat yang qadim ke, sifat yang baharu ke. Bila sebut kata sifat, sifat tidak bersifat dengan segala sifat-sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Tobik dulu situ. Wa amma sifatus salbiyatu, dan ada pun segala sifat-sifat salbiyah. Wa amma sifatus salbiyatu, dan ada pun segala sifat-sifat salbiyah. Mana misal kal qidami, seperti kidam. Wan nafsiyatu, ni atah pada kata salbiyatu tadi. Wa amma sifatun nafsiyatu. Wa amma sifatus salbiyatu kal qidami. Wan nafsiyatu kal wujudi. Dah. Wa amma sifatus salbiyatu kal qidami. Wan nafsiyatu kal wujudi. Adapun segala sifat-sifat salbiyah, misalnya seperti kidam, wan nafsiyatu, dan sifat nafsiyah, mana?
seperti wujud, seperti ada. Fala raiba, maka tidak syak, tidak ragu-ragu, bittisofis sifati biha, tidak ragu-ragu dengan bersifatlah sifat biha ai bisifatis salbiyah wan nafsiyah. Begitu dulu. Kaqaulika, seperti kata engkau, al-qudratu, bermula kudrat tu sifatun, ialah satu sifat. Tapi maujudatun, yang ada. Tengok. Sifat kudrat tu sifat ma'ani. Al-qudratu, bermula kudrat, perkuasa tu sifatun, ialah satu sifat. Tapi sifat ni boleh tak bersifat dengan sifat salbiyah nafsiyah? Boleh. Kaqaulika al-qudratu sifatun maujudatun qadimatun ilah. Ila akhiril ibarah lah. Bermula perkuasa tu ialah satu sifat yang ada, yang sedia, yang kekal, kan gitu. Jadi sifat ma'ani tu boleh bersifat dengan sifat salbiyah dan nafsiyah, boleh. Tapi sifat ma'ani tu tidak boleh bersifat dengan sifat ma'ani yang lain dan maknawiyah yang lain. Maka sebab tu kalau kita kata Tuhan tu ialah satu sifat yang ada di zat, bermakna dia tu sifat ma'ani. Maka kalau dia sifat ma'ani, lam yattasib bi sifatil ma'ani wal ma'nawiyati. Tidak boleh bersifatlah ia Allah tu dengan segala sifat-sifat ma'ani yang lain dan maknawiyah yang lain. Selain daripada diri dia tu sudah ma'ani dah. Adapun maknawiyah tu lazim daripada ma'ani. Gitu ya. Itu dah. Lagi Rabi lagi, wa wajhu, dan bermula jalan. Wa wajhu, dan bermula wajah, jalan. Kaunis sifati, bermula wajah, jalan bagi keadaan sifat ma'ani itu. Wa wajhu kaunis sifati, dan bermula wajah, jalan keadaan bagi satu sifat ma'ani itu. La tattasifu, tidak bersifatlah ia satu sifat ma'ani bisifatil ma'ani wal ma'nawiyati, tidak bersifatlah ia satu sifat ma'ani itu dengan segala sifat-sifat ma'ani yang lain dan ma'nawiyah. Annahu, ialah bahawasanya. Dera. Wa wajhu kaunis sifati la tattasifu bi sifatil ma'ani wal ma'nawiyati, dan bermula wajah, jalan bagi keadaan satu sifat ma'ani itu, la tattasifu, tidak bersifatlah ia satu sifat ma'ani ni bi sifatil ma'ani wal ma'nawiyati, dengan segala sifat-sifat ma'ani dan ma'nawiyah yang lain. Annahu, ialah bahawasanya, yalzamu ala tisofiha, melazimlah di atas bersifatnya satu sifat ma'ani itu, bihima, dengan keduanya, dengan sifat-sifat ma'ani dan maknawiyah yang lain, qiyamul makna bil makna, oleh berdiri makna dengan makna, oleh berdiri satu sifat ma'ani yang lain dengan sifat satu ma'ani yang lain. Qiyamul makna bil makna ni muhal. Berdiri satu makna dengan satu makna yang lain itu muhal. Kita kata kudrat. Kalau kudrat tu boleh bersifat dengan iradah, bermakna berdiri, orang panggil makna yang ada dah di kudrat tu oleh makna yang lain pula, iaitu iradah. Dialah pekuasa, dialah penentu. Siapa? Kudrat tu. Kudrat tu pekuasa, tapi dia juga menentu, dia juga penentu. Berdiri dua orang panggil makna dengan makna. Lazim gitu. Qiyamul makna bil makna. Jadi kalau berdiri makna dengan makna, jadi gimana?
Tu. Jadi sabit hukum. Tu jadi sabit hukum. Subutul hukmi laha. Sabit hukum lah bagi dia. Dah kudrat ni, kalau dia tu orang panggil bersifat dengan kudrat, maka dia dipanggil qadiratun, zat yang berkuasa. Kenapa? Karena ada pekuasa di dia. Pekuasa tu, pekuasa tu, dia ada iradat di dia, ataupun dia ada ilmu di dia. Tak kena kata pekuasa tu alim mata pula. Tak kena kata dia tu ada kalam. Pekuasa ni ada kalam. Mutakallim mata. Pekuasa tu ialah muridang. Mana gitu? Sebab apabila berdiri makna, bermakna dia menutup bagi hukum. Mana? Tu. Macam kita Tuhan ni ada sifat pekuasa, maka Tuhan tu dipanggil zat yang berkuasa. Zat yang maha berkuasa. Qadiratun. Tengok. Sebab tu dia kata, wa wajhu kauni sifati la tattasifu bi sifatil ma'ani wal ma'nawiyati, dan bermula wajah jalan bagi keadaan satu sifat ma'ani itu tidak bersifatlah ia satu sifat ma'ani itu dengan segala sifat-sifat ma'ani dan maknawiyah yang lain, annahu ialah bahawasanya yalzamu ala tisofiha bihima, melazimkan di atas bersifatnya satu sifat ma'ani dengan kedua-duanya dengan sifat-sifat ma'ani dan maknawiyah yang lain, melazimkan apa? Qiyamul makna bil makna. Itu dah. Berdiri makna dengan makna. Amma fil ula, adapun pada yang pertama, mana? Iaitu sifat ma'ani bersifat dengan sifat ma'ani yang lain. Kudrat bersifat dengan kudrat. Wa huwa tisafuha bil ma'ani. Gitu. Amma fil ula, adapun pada yang pertama, gapo yang pertama? Wa huwa tisafuha bil ma'ani, iaitu bersifatnya satu sifat ma'ani itu dengan segala sifat-sifat ma'ani yang lain. Fawadihun, maka nyatalah orang panggil berdiri makna dengan makna. Gitu. Fawadihun, maka nyatalah berdiri makna dengan makna. Wa amma fissaniyati, dan ada pun pada yang kedua, mana? Ittisafuha bil maknawiyati ni. Bersifatnya satu sifat ma'ani itu dengan segala sifat-sifat maknawiyah yang lain. Fali annaha, maka kerana bahawasanya maknawiyah itu mulazimatun lil ma'ani, melazimilah ia bagi ma'ani. Lazim alzam. Jadi begini, kalau kita kata Allah Ta'ala, kalau kita kata kudrat boleh bersifat dengan iradah, dengan automatik kudrat tu juga bersifat dengan kaunuha lah. Kaunul kudrati qadiran, muridan, gitu. Kaunul kudrati itu muridan. Pasal kudrat tu boleh bersifat dengan iradah. Iradah tu ialah sifat ma'ani. Maka sifat ma'ani itu malzum bagi sifat maknawiyah. Maknawiyahnya kaunuhu muridan, ma'aninya iradah. Maka bila sabit malzum, sabit lazim. Mana? Bila sabit kata kudrat tu ada iradah, maka kudrat tu juga boleh dikatakan kaunuha. Keadaan kudrat tu muridan. Ialah satu perkara yang bersifat satu zat pula jadi. Satu makna yang bersifat dengan sifat penentu. Sedangkan dia tu pekuasa. Dia sudah ada makna dah. Itu dah. Wa amma fis saniyati, dan adapun pada yang kedua, mana? Ittisafuha bil maknawiyati fali annaha mulazimatul lil ma'ani. Maka kerana bahawasanya maknawiyah tu ialah mulazimatun lil ma'ani, melazimilah ia bagi ma'ani. Falazima, maka melazimlah manittasafa biha, mereka yang bersifatlah ia falazima minattisafiha biha, gitu. Maka lazimlah daripada bersifatlah ia sifat biha.
Itu dah. Bil ma'nawiyah ittisafuha bil ma'ani. Bersifatlah ia sifat tu dengan sifat ma'ani. Kalau kita kata kudrat tu keadaannya ialah yang menentu, maka lazim tu dia bersifat dengan sifat penentu. Boleh ke gitu? Itu dah. Kalau nak contoh yang mudah li taqribil faham enggak? Ya. Seperti makna bagi cangkul tu berapa? Ialah satu alat untuk mengorek tanah, menggali tanah. Boleh hati weh, kita buh cangkul tu ialah makna yang lain pula. Mana? Cangkul tu ialah alat untuk makan Maggi, boleh? Boleh? Tak boleh dah. Itu. Kalau kita kata cakul tu orang panggil boleh. Itu contoh. Wa aidan dan juga. Lagi lah, ubik lagi. Yalzamu ala tisofiha bihima. Melazimlah di atas bersifat ia satu sifat ma'ani tu. Bihima dengan keduanya, dengan segala sifat-sifat ma'ani yang lain dan maknawiyah tu. Subutul hukmilah. Sabit hukum baginya. Sabit hukum baginya bagi apa? Bagi satu sifat ma'ani tu. Lagu mana? Bi annaha qadiratun. Tu. Muridatun. Alimatun. Tu. Mutakallimatun. Gitu. Jadi kudrat satu sifat tu dia tu boleh pelbagai. Satu sifat tu dia boleh pelbagai. Kalau kita kata cok cakul tak jelah. Dia boleh untuk mengorek tanah. Dia boleh untuk buat basuh baju. Dia boleh, dia macam-macam dia boleh berlaku. Hukum ada berlaku di dia. Nak pergi ke mana-mana senang dengan cangkul. Pakai naik atas tucu terbang lagi. Tak tahu ni. Kemudahan disediakan. Tak tahu ni. Apa saja. Boleh itu lah. Berat tu. Tak boleh nak terima dengan akal gitu. Tahu mana tak sapa. Kalau tak ada kenderaan, apa tak nak yang cakul? Boleh? Tak nak yang cakul, kena. Cakul tu ada makna dia dah. Apa? Alat untuk mengorek tanah. Bukan kenderaan. Bukan alat untuk makan, gerpu sudu ke? Atau basuh baju kau, sabun kau ke? Masih basuh kau. Lagi jauh. Kan ada? Tu. Kalau cakul tu boleh bersifat dengan selain daripada diri dia tu ialah cakul dah. Makna yang ada pada diri dia dah. Maka tentulah sabit orang panggil segala makna-makna yang lain bagi diri cakul tu. Boleh ke? Tak boleh. Itu contoh saja tu, cakul tu bukan sifat ni. Cakul tu zat. Ada pun sifat ada di cakul tu, kayu dia orang panggil kerah lembut. Besi dia tu hak tajam ke tupu. Tapi nak mudah nampak. Lazim daripada bersifat satu sifat ma'ani dengan segala sifat-sifat ma'ani yang lain, sabitlah bagi satu sifat ma'ani itu segala hukum-hukum. Kudrat tu dia boleh bersifat dengan kudrat, maka dia tu qadiratun. Qadiratin banyak. Tak tahu nak tasalsul jadi. Ila ghairi zalika, hingga kepada yang lain. Amma fis saniyati, adapun pada yang kedua. Mana? Pada yang kedua. Hak tadilah. Iaitu ittisafuha bil ma'nawiyati ni. Amma fisaniyati, adapun pada yang kedua, fazahirun, maka nyata jelas. Gitu ya. Nyata jelas aku mana? Nyata jelas kata bahawasanya ada hukum, sabit hukum lah. Qadiriyah, alimiyah. Itu.
Nah, wa amma fil ula, adapun pada yang pertama, mana ittisafuha bisifatil ma'ani ni. Fali annaha, maka karena bahawasanya ma'ani itu mulazimatun lil ma'nawiyati. Pula dah. Melazimi bagi ma'nawiyah. Ya lazim kan? Fayalzamu, maka lazimlah min ittisafiha biha ittisafuha bil ma'nawiyati. Fayalzamu min ittisafiha biha, maka lazimlah daripada bersifatlah ia sifat ma'ani biha bil ma'ani yang lain, ittisafuha bersifatlah juga ia situ sifat ma'ani itu bil ma'nawiyati dengan ma'nawiyah yang lain. Wa hadza kulluhu badihiyul butlan. Wa hadza, dan ini kulluhu semuanya sekali badihiyul butlan. Sangat mudah. Badihiyul butlan ni mana mudah sangat kebatilannya nak digerti. Gitu. Itu dah. Habis itu. Baik. Sikit lagi, dah habis lagi. Hujahnya di mana kata sifat tu tidak boleh bersifat dengan sifat selain daripada diri dia tu sudah sifat dah. Iaitu sifat ma'ani lah. Wa burhanu, dan bermula hujah. Anna sifata, bahawa satu sifat ma'ani itu la tatasifu bisifatil ma'ani wal ma'nawiyati. Tidak bersifatlah ia satu sifat ma'ani itu dengan segala sifat-sifat ma'ani yang lain dan sifat-sifat ma'nawiyah yang lain. Khabarnya ialah annas sifata, bahawasanya satu sifat ma'ani itu lau qabilat, jikalau menerimalah ia sifatan ukhra, akan satu sifat ma'ani yang lain. Itu dah. Lau qabilat, jikalau terimalah ia satu sifat ma'ani itu sifatan ukhra, akan satu sifat ma'ani yang lain. La lazima, nescaya lazimlah alla takhluwa anha, bahawa tidak sunyilah ia satu sifat ma'ani itu anha daripada satu sifat ma'ani yang lain. Tak boleh sunyi. Dia kena ada sama. Satu. Kita kata kudrat menerima akan iradat pada diri kudrat. Maka lazim daripadanya bahawanya tidak sunyi nu kudrat, senantiasa ada iradat. Satu. Senantiasa ada di dia iradat. La lazima alla takhluwa anha, nescaya lazimlah oleh bahawa tidak sunyilah ia satu sifat tu daripadanya dan satu sifat yang lain. Wala lazima, dan nescaya lazim juga antak balas sifatul ukhra sifatan ukhra. Lazim oleh bahawa menerima sifat yang lain tadi, iradat yang ada di kudrat tu, terima tak sifatan ukhra? Dua dah. Tu. Jadi kudrat, kita kata kudrat ni boleh ada di dia tu iradat. Maka iradat tu tak boleh sunyi, kena ada semua. Ada semua. Karena sifat tak bercerita tangga daripada zat. Lazim iradat tu pun wujud dia. Kudrat ni pun wujud dia. Maka dia tu menupai di kudrat iradat ni. Dia tak boleh sunyi daripada kudrat. Satu. Lepas tu lazim daripada tu juga, mesti iradat ni boleh menerima akan sifat yang lain di diri dia. Kayak gitu. Sebab apa? Idla farqa bainahuma. Kerana tidak ada perbezaan di antara keduanya, di antara kudrat dengan iradat itu tak ada beza lah. Sama-sama sifat. Kalau sifat boleh menerima akan sifat yang lain, mana? Kudrat boleh menerima akan iradat ada di diri dia. Bermakna iradat yang ada di diri kudrat itu boleh menerima akan sifat yang lain juga. Sebab tak ada beza antara kudrat dengan iradat tu. Wahakaza, dan
seperti itulah ila ghairi nihayatin, hingga kepada ketiadaan kesudahannya. Itu dah. Hingga kepada ketiadaan kesudahannya. Wa zalika tasalsulun wa huwa muhal. Begitu. Wa zalika tasalsulun wa huwa muhal. Habis. Jadi kalau kita kata kudrat boleh menerima akan iradat ada di diri kudrat, bermakna iradat yang ada di diri kudrat tu boleh menerima akan sifat yang lain pula. Mana? Ilmu ke, hayat ke, atau sifat yang sama pada sejenisnya. Mana? Iradat yang ada di kudrat tu menerima ia akan iradat. Iradat yang ada pada iradat yang ada di iradat itu menerima akan iradat yang lain. Ila ghairi nihayatin, hingga kepada tidak ada sudah. Pasal la farqa bainahum tu, tak ada beza di antara mereka semua tu, semua sifat laka. Pakai bila nak selesai? Nak selesai bila? Tak selesai pakai sudah. Itu nak kata bahawasanya sifat tak boleh menopel sifat yang lain. Itu ya. Ayat sifat ma'ani ni tidak boleh bersifat dengan sifat ma'ani yang lain selain daripada diri dia tu ialah ma'ani dah. Gitu je. Sifat ma'ani ni tidak boleh bersifat dengan sifat ma'ani yang lain selain daripada diri dia tu sudah sifat ma'ani dah. Kalau boleh bersifat dengan selain daripada sifat ma'ani yang diri dia tu sudah ma'ani dah, nescaya lazim daripada tu sifat tu tak boleh lepas dengan dia. Kemudian lazim pula lawannya dia tu tidak sesuai dengan diri dia. Hak ni tak sebut ni, hak ni kita kharidah mula. Kalau ingat balik lazim daripada tu lawannya dia tu ia bukan lawannya yang sesuai dengan dia. Kayak kita kata kudrat lawannya lemah. Tapi kudrat boleh bersifat dengan ilmu ke? Kalau gitu lawan bagi kudrat ialah bodoh. Kayak gitu. Ada 3 tu, ingat balik tak karidah mula. Lazim ada tu. Kalau gitu kudrat boleh bersifat dengan sama. Boleh. Lawan sama apa? Pekak. Betul tak? Kalau gitu kudrat lawan bagi pekak, boleh? Dik dia tu tak kena tu. Gapo dia lawan bagi kudrat? Pekak. Bapa awak jawab gitu? Sebab di kudrat tu ada sama. Lawan sama tu ialah pekak. Jadi lawan lazim daripada lawan sama ialah pekak, sedangkan sama tu duduk di kudrat, lawan juga kudrat. Jadi apa? Kudrat lawannya pekak gitu. Boleh? Lazim daripada tu lawan dia tu tidak sesuai. Betul tak? Tu mula tengok balik kita pokok ni tak ada kita kharidah. Tanya dia habis. Kita kharidah tu ada. Lagi pula lazim daripada tu menerimalah sifat yang lain yang sudah ada di sifat tu akan sifat yang lain pula. Ni tak sasa tu. Kudrat boleh bersifat dengan kudrat. Kudrat yang ada di kudrat boleh bersifat dengan kudrat. Kudrat yang ada di kudrat boleh bersifat dengan kudrat. Kudrat yang ada di kudrat boleh bersifat dengan kudrat sampai bila tak tahu. Lagi pula kudrat ada tadi boleh sifat dengan ilmu, boleh sifat dengan sama, boleh sifat dengan basok. Acabilah habis tak tahu. Dahlah tak sasa, lawan tak sesuai, tak boleh sunyi pada dia. Tukar fungsi, hukum lain-lain. Hukum lain-lain lah. Pocok cakar kat dia dengan gerpu tadi. Tu. Maka sebab tu dia kata walau kana maksud habis. Intah situ. Kalau nak tengok molek lagi tengok di tahqiqul maqam lah. Walau kana, dan jikalau fardu takdir adalah ya Allah Ta'ala tu sifatan, ialah satu sifat, bukan zat, lam yattasib, nescaya tidak bersifatlah ya Allah bisifatil ma'ani wal ma'nawiyati. Tak bersifat. Sebab kalau bersifat, jadi macam tadi. Dia kata apa salahnya? Allah ialah sifat yang ada di zat, dia boleh bersifat kudrat iradat ilmu. Abahmu ayat dia. Lazim ada hukum yang berlain-lainan pada di satu sifat tadi. Lazim daripada tu tidak sunyi sifat-sifat tu daripada dia. Lazim daripada tu lawannya dia tidak mutabakah.
Lazim daripada tu tak sesat pakai kesudahan, tak ada kesudahan. Mana? Tasalsul pula. Banyak tu. Lazim daripada kata sifat boleh bersifat dengan sifat yang lain. Mana sifat ma'ani tu boleh bersifat dengan sifat ma'ani yang lain selain daripada diri dia sifat ma'ani dah. Maka tak boleh. Tentu tidak. Kalau Tuhan tu ialah sifat, lam yatasib, nescaya tidak bersifatlah ia Allah bisifatil ma'ani wal ma'nawiyati, dengan segala sifat-sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah yang lain. Wahia padahal iyo. Tu ia mana? Ia sifatul ma'ani. Wahia padahal ia sifatul ma'ani. Ataupun wahia dan ia al-mazkuratu minas sifatil ma'ani wal ma'nawiyati, yang tersebut daripada segala sifat-sifat ma'ani dan ma'nawiyah tu, wajibatul qiyami bihi ta'ala, mesti ada di Allah Ta'ala. Gitu. Mesti berdiri mana? Mesti ada di zat Allah Ta'ala. Kalau tak ada kudrat, iradah, ilmu, Tuhan itu ada tapi dia sifat bukan zat. Pak lagu mana dia nak buat langit bumi ni? Nah, Tuhan dia ada tapi tak ada kudrat, tak ada iradah, tak ada ilmu, tak ada. Pak buat langit bumi mana? Tahu je buat mana? Tahu tak ada kudrat dia, tak ada ilmu. Dia nak tahu mana? Dia tahu di mana? Nak makhluk ke apa semua ni? Nah, dia nak buat langit bumi ni lagu mana? Kalau tak ada iradah, buat bumi ni bulat ke lepek ke tiga segi ke, langit ni kecil ke besar ke, kalau tak ada iradah macam mana? Tu sedangkan sifat-sifat ma'ani dan maknawiyah tu wajibatul qiyami bihi ta'ala, mesti ada di zat Allah Ta'ala, mesti ada di Allah Ta'ala. Kerana apa? Li adillati dallati ala zalika, kerana segala dalil-dalil yang menunjuklah ia dalil-dalil itu di atas demikian itu, di atas demikian qiyamus sifatil ma'ani wal ma'nawiyati billahi ta'ala, bizatillahi ta'ala. Nah. Tu. Tu. Mana dalil-dalilnya? Ni langit bumi ni. Boleh ke nak buat langit bumi kalau Tuhan tak ada sifat kudrat, tak ada sifat iradat, tak ada sifat ilmu, tak ada sifat hayat. Tuhan tak ada sifat hayat, mati. Kalau mati habis tak ada laka. Tak ada habis kudrat, iradat, ilmu tak ada. Kalau tak ada kudrat, iradat, ilmu, boleh buat langit bumi ni. Itu dia panggil sifat-sifat yang tawaqquful khalq ala tilka sifat. Nah, terhenti kewujudan makhluk ni secara ta'aqqulil aqli pada demikian itu sifat. Mana? Hayat, kudrat, iradat, ilmu. Gitu. Nah. Tak ada tu kah? Tak. Nah, adapun sama basar kalam itu sifat-sifat yang menunjuk kata Tuhan itu terkaya daripada berhajat. Benda lain. Itu secara spesifik dia panggil. Secara spesifik. Semua sifat ma'ani laga tu. Nah. Kalau kira-kiranya Tuhan kalau tak ada sama bahasa kalam, tak boleh buat makhluk ke? Nah, yang mudi qiyas syahid alal ghaib. Qiyas syahid alal ghaib itu orang panggil qiyas fasik. Mana qiyas kata orang buta, orang pekak, orang bisu boleh buat kerja. Itu bukan buat, itu ikhtiar usaha. Tuhan kalau buta, pekak, bisu, dia tak boleh buat langit bumi. Apa kaitnya? Pasal dia berhajat pada benda lain untuk menghilangkan kekurangan yang ada di zat dia. Maka bila berhajat, ternafi hukum ketuhanan, ternafi hukum ketuhanan, dia bukan Tuhan. Maka bila dia bukan Tuhan, dia tak boleh buat makhluk. Kayak gitu. Tapi secara spesifiknya, sifat-sifat yang tertawakuf kewujudan makhluk dengan sifat-sifat tersebut ialah hayat, kudrat, iradat, ilmu. Dah. Tu. Ataupun kudrat, iradat, ilmu. Tiga. Ada bila sampai 4. Hayat, kudrat, iradat, ilmu. Ada 3 je. Pasal hayat tu memang syartun li ta'aqqulil aqli sungguh untuk sekalian sifat. Tak nanti ke iradat ilmu, kudrat iradat ilmu saja. Sama bahasa kalam pun tak ada kalau dah mati, betul? Jadi sebab tu hayat tu dikira sebagai syartun sekoti. Nah, syartun hakikiyun fit ta'aqquli.
ta'akulil aqli. Mana sifat syarak sengerti, hakiki pada pandangan fikir akal. Mana? Di atas terhenti segala sifat-sifat ma'ani yang lain pada zat. Lepas tu setengah-setengah kitab kalau ulama dia tu ulama mutakallimin, dia akan bila sifat ma'ani yang pertama ialah sifat hayat. Sifat hayat. Kalau ulama tu ulama tasawuf, dia akan bila sifat ma'ani yang pertama ilmu. Ilmu sebab apa? Sebab pucuk segala benda hak ada ni ialah daripada ilmu Allah. A'yanun sabitah, syu'un dipanggil. Kalau ulama tu nak menghantar penulisan dia tu kepada orang awam, sifat ma'ani mula-mula dia akan bila kudrat, iradah, ilmu, hayat. Gitu. Pasal hak di kita ni nampak hak jelas sekali benda hak Tuhan buat. Hak sekarang ni Tuhan buat ni. Ni hak jelas sekali. Hak nampak kipas musim ada. Panas hari ni. Sakit perut, kenyang, lipat, ni dan sebagainya. Hak benda hak kita nampak depan ni, hak Allah ni, itu semua tanjizi hadis sifat kudrat Allah. Tidur, ngatuk, rosyik, tak nak buka mata duk gitu. Tu orang panggil kudrat, nampak. Hak Tuhan buat la ni, tanjizi hadis sifat kudrat Tuhan. La ni. Apa hak Tuhan buat la ni? Muafakat gapo hak Tuhan tentu sedia kala. Iradat. Apa hak Tuhan tentu? Ilmu. Itu. Kudrat, iradat, ilmu. Tapi kalau ulama tu mutakallimin, hayat. Hayat dulu. Pasal hayat tu syartun hakikiyun li ta'akuli. Syarat hakiki sengerti pada ta'akul akal nak terhenti segala sifat tu ada di zat Allah Ta'ala. Hayat dulu. Dah hayat dulu. Hayat dulu baru kudrat, iradat, ilmu. Sama basar kalam. Ulama tasawuf, ilmu dulu. Itu balik dah tu ni. Itu isyarat-isyarat ulama pada membila tu ada sebab dia berlaku dah. Habis. Tu tengok. Li adillati dallati ala zalika, kerana dalil-dalil yang menunjuklah segala dalil-dalil itu di atas demikian itu mana? Demikian itu wajibatul qiyam tilka sifatil ma'ani wal ma'nawiyah bizatillahi ta'ala. Begitu. Tu di atas demikian itu kata mesti ada berdiri segala sifat-sifat ma'ani dan ma'nawiyah di zat Allah Ta'ala. Mana? Tu cara fikir akal makhluk ni lah. Bagaimana mungkin Tuhan boleh buat makhluk ni kalau tak ada sifat kudrat, iradat, ilmu? Orang nak beki motor tu bukan buat motor, bukan menciptakan motor daripada tak ada pada ada. Hanya ikhtiar usaha. Nak jadi motor tu molek-lek pun kena ada ilmu. Nak kau buang dalam taki minyak okey dia lah tu. Tak ada ni. Tak ada ilmu sekarang habuk nak jadi pomen dia. Lepas tukar pelak. Lepas tukar pelak. Tak tahu gapo. Habis ratus-ratus duit. Nak jadi pomen tu hanya. Nak maki orang lah. Mesti ada ilmu. Bang ilmu tu ke apa? Sifatun. Kalau sifatun, tidak berdiri dia melainkan la qiyamuha illa bizat. Tidak berdiri dia melainkan di zat. Mana boleh dia berdiri di sifat? Kalau berdiri di sifat, nescaya sifat boleh bersifat dengan selain daripada diri dia sifat. Lazim daripada tu mempunyai hukum selain daripada diri dia dah. Berdiri makna dengan makna. Lazim daripada tu menerima akan sifat yang lain yang ada di dia tu akan sifat yang lain. Lazim daripada tu menerima akan lawan yang tidak secocok dengan dia. Ilmu lawannya ialah lemah, pelik. Basar lawan dia ialah bisu. Tak ada ni. Dia kata apa salahnya? Penglihatan lawannya ialah bisu. Pasal apa gitu? Pasal penglihatan ke sifat. Jadi ada di penglihatan tu penutur perkata. Perkata tu lawannya bisu. Jadi lawan bagi penutur perkata bisu, penutur tu duduk di penglihat. Jadi lawan jugalah bagi penglihat. Boleh kata itu? Boleh kata itu? Boleh kata itu sekarang? Kata gapo tak tahu sekarang. Boleh tak kata gitu Zakaria? Healing je lah. Tak boleh lah. Mana boleh? Sahih budak nyasuka korang dia mau jawab gitu dah. Lawan bagi penglihatan ialah bodoh.
Apa lawan penglihatan ialah bodoh? Loh, pasal di penglihat tu kan ada pengetahuan. Lawan bagi pengetahuan ialah bodoh. Jadi bodoh lawan bagi pengetahuan. Pengetahuan duduk di mana? Menopel di penglihatan. Lawan juga lagi penglihatan. Boleh tu? Ha. Tak kena lawan dia tu. Betul? Ha, tu. Habis. Haza. Ini mana? Haza ini haza takdiru kaunillahi ta'ala sifatan ni. Gitu. Haza dan bermula ini mana? Takdir, fardu takdir kaunillahi sifatan ni. Haza ini fardu takdir kata keadaan Allah Ta'ala tu bukan zat, bukan sifat ni. Khulfun, boleh baca khulfun, tapi ini baca khalfun dulu. Boleh baca dua. Nah, khalfun. Baca guana khalfun tu. Makruh hal kadar baca ke khalfun tu bi fathil kha'i, dengan fathah ke kha. Khalfun. Apa makna kalau baca khalfun? Ay yastahiqu an yurma bihi khalfa zahri. Dimustahak, selayaknya lah. Dimustahakkan an yurma bihi, oleh bahawa dilemparkan dengan dia. Dengan takdir lagu ni. Khalfa zahri, pada pihak belakang kita. Lepas belakang ni. Siapa ni? Gitu. Itu mana khalfun? Kalau baca khalfun. Haza khalfun. Kalau baca khalfun boleh tak? Boleh. Maknanya apa? Ini fardu takdir. Kita buat andaian kata Allah Ta'ala tu bukan zat, bukan sifat. Khalfun, andaian yang mustahak lepas ke belakang. Tak layak untuk diterima. Macam gitu. Lepas belakang. Itu kalau kita baca khalfun lah. Au bi dhammiha. Boleh juga baca bi dhammiha. Atau dengan dhammah kan akan dia akan kha. Mana? Haza khulfun. Macam gitu. Haza ini mana? Ini fardu takdir kaunillahi sifatang ni. Andaian kita buat kata keadaan Allah Ta'ala tu bukan zat, bukan sifat tu. Khulfun. Boleh baca bi dhammiha dengan dhammah ke kha. Kalau khulfun ai kadzibun wa batilun. Wa batilun. Dusta dan palsu tu. Tu dah. Dusta dan palsu. Tu. Dia boleh baca dua dah. Haza fardu takdir kaunillahi sifatan tu khalfun boleh, khulfun pun boleh. Kalau baca khalfun, kena tak? Fardu takdir kita kata Allah tu bukan zat, bukan sifat. Itu perkara fardu takdir yang boleh kita lepas ke belakang. Yastahiqu an yurma bihi khalfa zahri. Mustahak oleh bahawa dilemparkan dengan dia, dengan haza ni, khalfa zahri. Pada pihak belakang kita. Ataupun haza khulfun, ini andaian lagu ni ialah khulfun apa? Kadzibun wa batilun. Dusta palsu, tak boleh terima dengan kepala akal kita. Itu dah. Wa idza batala zalika, dan apabila batalah demikian itu takdir Tuhan itu ialah sifat. Zalika kaunillahi sifatan ni. Fardu takdir keadaan Allah Ta'ala itu ialah sifat. Batala nescaya batal juga ma'adda ilaihi, barang yang membawa lah ia barang kepadanya, kepada keadaan Tuhan itu ialah sifat. Gapo dia? Wahwa dan ia ma'adda ilaihi ni dulu. Wahwa dan ia ma'adda ilaihi. Tak kena tadi. Wa iza batala zalika, apabila batalah demikian itu fardu takdir begitu ya. Batal natijah kaunillahi sifatan tu. Batala ma adda ilaihi, nescaya batalah barang yang membawa lah ia barang kepadanya, kepada natijah kaunillahi sifatan. Wahwa dan ia ma adda ilaihi tu, barang yang membawa kepada natijah Tuhan tu ialah sifat. Kaunullahi sifatan. Tak kena tu. Semula. Wa idza batala zalika, dan apabila batalah demikian itu fardu takdir. Begitu ya. Itu dah.
Ataupun wa iza batala zalika, dan apabila batalah demikian itu kata kaunillahi lam yattasif bisifatil ma'ani wal ma'nawiyah. Begitu. Ambil lah kali natijah dia. Walau kana sifatan lam yattasif bisifatil ma'ani wal ma'nawiyah. Ambil situ. Nah, lam yattasif bisifatil ma'ani wal ma'nawiyah. Silap tadi. Gini, start balik. Wa iza batala zalika. Dan apabila batalah demikian itu mana batal? Demikian kaunillahi lam yattasif bisifatil ma'ani wal ma'nawiyah. Keadaan Allah Ta'ala tu tidak bersifat dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah, batal. Tak terima dengan akal kita Tuhan tu tak bersifat dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah, batala ma adda ilaihi. Nescaya jawabnya bagi iza, nescaya batalah barang yang membawa lah ia barang ilaihi kepadanya, kepada zalika, ilaihi ila zalika. Gapo dia zalika tu? Kembali kepada lam yattasib, lam yattasib billah, lam yattasifillah bisifatil ma'ani wal ma'nawiyah. Tidak bersifatlah ya Allah Ta'ala dengan segala sifat-sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Tu. Nah, barang yang membawa kepada tidak bersifat Allah dengan segala sifat-sifat ma'ani dan ma'nawiyah tu apa? Keadaan Allah Ta'ala ialah sifat. Kayak gitu. Wahwa dan ia ma adda ilaihi tadi. Ila zalika tu. Barang yang membawakan kepada tidak bersifat Allah Ta'ala dengan segala sifat-sifat ma'ani dan ma'nawiyah tu apa? Kaunuhu, ialah keadaannya Allah Ta'ala sifatan. Ialah sifat. Bila kita kata keadaan Allah Ta'ala tu ialah sifat, maka dia tidak bersifat dengan sifat ma'ani yang lain. Tuhan tidak bersifat dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah yang lain. Itu mustahil. Batil. Tak boleh terima. Boleh lepas belakang tu. Gitu dah. Fabatala, maka batal jugalah ma adda ilaihi. Ma adda ilaihi ni ma adda ila ma adda ilaihi. Gitu. Nah, fabatala ma adda ilaihi, maka batalah barang yang membawa lah ia barang ilaihi kepadanya, kepada barang yang membawa lah ia kepada demikian itu. Zalika. 2 kali ma adda tu dah. Gapo dia? Barang yang membawa lah ia barang kepada keadaan Allah Ta'ala tu ialah sifat. Yang mana keadaan Allah tu ialah sifat, membawa kepada keadaan Allah tidak bersifat dengan sifat ma'ani dan maknawiyah yang lain. Nah. Wahwa, dan ia mana? Ia ma adda ila zalika tu. Tu kalau nak suri pening kena tabik gitulah. Wahwa, dan ia mana? Ia ma adda ila zalika tu. Barang yang membawa lah ia barang kepada barang yang membawa lah ia barang kepada demikian itu. Iftiqaruhu, ialah berhajatnya Allah Ta'ala ila mahallin, kepada zat. Itu dah. Apa yang boleh kita kata di Allah Ta'ala sifat? Sebab dia berhajat pada zat. Maka batal jugalah barang yang membawa kepada Tuhan tu ialah sifat. Apa? Iaitu barang yang membawa ke Tuhan tu ialah sifat, ialah Tuhan tu berhajat kepada zat. Maka tentu tidaklah Tuhan tu berhajat pada zat. Gitu ni cerita tu. Turun bawah balik. Daripada atas naik, turun klip bawah ni. Wa iza batala iftiqaruhu ila mahallin, dan apabila batalah berhajat ia Allah Ta'ala tu kepada zat yang lain, sabatana, secaya sabitlah ada muftiqarihi, ketiadaan berhajatlah ia Allah Ta'ala tu ila mahallin, kepada zat. Mana Tuhan tak berhajat pada zat. Wahwa, dan ia mana? Ia ada muftiqarihi, ketiadaan berhajat ia Allah ila mahallin ni. Al-matlubu, ialah yang dituntut fid dalili. Boleh? Tu au minas syar'i, boleh. Al-matlubu fid dalili tu dur rajih, tu lebih kuat sikit. Wa huwal matlubu ai fid dalili. Itulah yang dituntut pada dalil. Hak kita duk ingat, jikalau kalau Allah Taala, kalau nescaya, kalau nescaya. Hak kita tutupnya apa? Ni mana? Tak berajak Tuhan kepada zat. Sebab kalau Tuhan berajak pada zat,
bermakna dia bukan zat, dia sifat. Kalau dia sifat, nescaya dia tidak boleh sifat dengan sifat-sifat ma'ani dan maknawiyah yang lain. Kalau dia tidak boleh sifat dengan ma'ani dan maknawiyah yang lain, nescaya tak ada makhluk. Tak ada makhluk, bohong, dusta, palsu. Maka dusta juga Tuhan tidak bersifat dengan sifat ma'ani. Bermakna Tuhan mesti bersifat dengan sifat ma'ani. Bila dusta Tuhan tidak bersifat dengan sifat ma'ani, dusta juga Tuhan itu ialah sifat. Bila dusta Tuhan itu ialah sifat, dusta juga lah orang panggil keadaan Tuhan itu berhajat kepada zat. Maka sabitlah Tuhan itu tidak berhajat pada zat. Habis situ. Wadalilu ala adam iftiqarihi ilal mukhassisi annahu ialah bahawasanya, dan bermula dalil yang menunjuklah ia dalil secara akal di atas ketiadaan berhajatlah ia Allah Ta'ala tu kepada al-mukhassis. Mukhassis mana al-mujid, yang menjadi. Gapo dia dalilnya? Khabar annahu ialah bahawasanya Allah Ta'ala tu lawif taqara, jikalau berhajatlah ia Allah Ta'ala ila mukhassisin, kepada sang pencipta, lakana nescaya adalah ia Allah Ta'ala tu hadisan. Allah tu baru. Kalau Tuhan berhajat kepada sang pencipta, senanglah. Tuhan tu baru. Dia berhajat kepada yang menjadikan dia, dia baru. Bermakna dulu dia tak ada. Dia berhajat kepada yang mengadakan dia. Bermakna Allah tu hadisan. Kaifa yasihu zalika. Betapakah boleh sah diterimakan demikian itu? Demikian itu kata Tuhan tu baru. Kaifa yasihu zalika. Betapakah sah demikian itu? Demikian mana? Zalika kaunillahi hadisan tu. Keadaan Allah Ta'ala tu ialah yang baru. Waqad, padahal sungguhnya sabaqa telah lalu wujudihi, oleh mesti adanya Allah Ta'ala. Wa qidamihi, wujubu qidamihi, mesti sedia Allah Ta'ala. Wa baqaihi, dan mesti kekalnya Allah Ta'ala. Zatan, nisbah pada zatnya. Wa sifatin, dan pada segala sifat-sifatnya. Kan gitu? Baru ya kita lalu sifat wujud qidam baqa. Tuhan tu mesti sedia, tak berajak kepada yang mengada. Kan gitu? Maka dalil yang kedua, makna bagi qiyamuh bin nafsi sama saja seperti wujud qidam baqa. Ataupun diri sifat qidam dah. Gitu dah. Habis. Kemudian kata musannif musyarih tanbihun, ay hadza kalamun ati munabbihun liman ghafalahu ulima min zalika annahu mustaghnin 'anil mahalli wal mukhassisi ma'an, wallahu a'lam. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Qultu, berkata olehku Imam Ghazali, wa mimma, dan setengah daripada barang, yubayyinu hadzal asla. Wa mimma yubayyinu, setengah daripada barang, yubayyinu yang meneranglah ia barang, hadzal asla akan ini asal. Ai asla ai fir raja'i wat tamanni ni. Asal, dasar, itu dah. Asal atau dasar fir raja'i wat tamanni, pada bab raja' harap dan tamanni angan-angan tu, ma ialah barang ruwaina yang meriwayat yang ma rawaina yang meriwayatlah yang diriwayatlah akan kami anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatlah akan kami daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana ni? Annahu qala, bahwasanya bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, al-kayyisu, bermula orang yang kuat. Al-kayyisu ni mana orang yang kuat? Al-kayyisu, az-zariful mutabassiru fil umuri. Gitu. Az-zarifu, al-mutabassiru fil umuri, an-naziru fil awaqibi. Itu mana al-kayyisu. Orang yang elok kelakuan, al-mutabassiru fil umuri, yang tajam pada segala pekerjaannya, an-naziru fil awaqibi, yang menilik, memikir kepada hujung akhir bagi pekerjaan. Itu mana al-kayyisu. Kalau nak rekah agak, orang yang kuat pendirian. Itu dah.
Orang yang kuat pendirian ni. Al-kayyisu. Mana az-zarifu al-mutabassiru fil umuri an-naziru fil awaqibi. Orang yang elok kelakuan, yang tajam pada segala pekerjaan dan memikirkan pada segala akhir akibat segala pekerjaan yang dia nak masuk buat tu. Mana al-kayyisu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu bermula orang yang kuat pendirian ni. Man dana nafsahu, ialah mereka yang menghinalah ia mantu akan dirinya. Man dana nafsahu ay azillaha. Tu. Menghinakan akan nafsunya. Gitu lah. Man dana nafsahu, mereka yang menghinalah ia man akan nafsunya, azillaha, memperhinakan nafsunya, memperhambakan nafsunya, memperbudakkan nafsunya. Wa amila lima ba'dal mauti, dan beramalah ia bagi barang yang kemudian daripada mati. Itu orang panggil orang yang kuat pendirian. Tu orang yang cerdas, orang yang geliga kepala otaknya, bijak. Ini. Wal ajizu, dan bermula orang yang lemah ni pula, orang lembek. Al ajizu ay al qasiru fil umur. Mana orang yang lemah pada segala kerjaan, letih sama, ialah man atba'a nafsahu. Mereka yang mengikutlah ia akan nafsunya. Man atba'a nafsahu, mereka yang mengikutlah ia man akan nafsunya, hawaha, akan keinginan nafsunya. Wa tamanna, padahal berangan-anganlah ia man alallahi, di atas Allah Ta'ala Azza wa Jalla, al-amaniyya, akan segala angan-angan, akan segala cita-cita. Ada ni. Tuai dia ikut nafsu. Tapi kuat berangan. Tuhan nak pergi syurga, Tuhan nak pergi itu ke dia, nak pergi ke ampunan ke dia. Tu. Orang malah ngaji lah. Duk berangan nak jadi tok guru, nak jadi ulama. Kata kat lagi orang salah gini dengan saya ni. Laili-laili tampeleng. Tu kan ngaji malah tidur semua. Berat. Habis itu. Wa fi zalika, dan pada demikian itu, ai fitamannil ajiz. Pada demikian itu, demikian angan-angan orang yang lemah tadi itu, qala al-Hasanul Basri, telah berkata oleh Hasanul Basri rahimahullah, merahmati akan dia Syekh Hasan Basri oleh Allah. Kata gapo Syekh Hasan Basri, kata inna aqwaman, sesungguhnya ada beberapa kaum-kaum, alhadhum, gitu dah, alhadhum, yang bersibuk-sibuklah mereka itu. Alhadhum ay syagalathum anil a'mali, yang bersibuk-sibuklah mereka itu daripada beramal, meninggalkan amal-amalan, bersibuk-sibuk amaniyal maghfirati, oleh segala alhab, dalam kitab fatwa ke dia ada? Sama. Alhadhum, betul? Apa ni alhamahum? Anna aqwaman, bahawa seada beberapa kaum, alhadhum, yang disibukkan mereka itu, gitu dah. Alhadhum. Tu. Yang disibukkan tu akan mereka itu amaniyul maghfirati. Oleh angan-angan keampunan. Gitu. Tu. Hingga mana? Hatta kharaju, sehingga keluarlah oleh kaum tersebut minad dunia, daripada dunia, mafalisa, hal keadaan muflis. Mafalisa hal kaunihi muflisan lah. Hal keadaan mereka tu muflis. Mereka tu tak ada nak amal ke apa, tapi angan-angan dapat keampunan Tuhan. Hoi, besar sungguh. Hingga mati tu muflis. Walaisat lahum hasanatun, padahal tidak ada bagi mereka itu beberapa kaum tu hasanatun wahidatun, satu pun kebaikan tak ada. Tu. Fayaqulu ahaduhum, maka berkatalah oleh seorang mereka itu, ini sesungguhnya aku
uhsinu zanna bi rabbi, mempereloklah aku akan zonku dengan Tuhanku. Dia kata, tak suka dengan Tuhan. Ini uhsinu zanna bi rabbi, sesungguhnya memperbaiklah aku akan sengkaku dengan Tuhanku. Aku baik suka dengan Tuhan, aku sembahyang Tuhan kapunglah ni. Kadzaba, katanya ya Hasanul Basri, kadzaba ay waqad kadzabal qailu bidzalika. Gitu. Sesungguhnya telah dustalah oleh yang berkata dengan demikian itu. Kerana apa? Li'annahu, karena bahawasanya lau ahsana zanna, jikalau memperbaiklah ia ahaduhum tadi, seorang daripada mereka itu, az-zanna akan sangkaan bi rabbih dengan Tuhannya, la ahsana la amala lahu, nescaya mempereloklah ia akan amal baginya, bagi Tuhannya. Habis. Summa ta'ala, kemudian membacalah oleh Hasanul Basri qaulahu, akan Allah Ta'ala, yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Al-ayata ay iqra ilal akhiril ayah. Faman kana, maka barang siapa yang adalah ia, yarju berharaplah ia mantu, liqa'a akan berjumpa rabbih, liqa'a rabbih ay liqa'a rahmati rabbih. Nah, liqa'a rabbih, liqa'a rahmati rabbih. Ada yang gitu. Tu nak berjumpa akan rahmat Allah Ta'ala, falyamal amalan salihah, maka wajib dia beramal dengan amal yang soleh. Nah, ila akhiril ayah, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan dia menyekutukan Allah Ta'ala pada ibadat dengan satu sikit pun daripada daripada selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis. Wa dzalikum zannukumul ladzi zanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Itu ceritalah. Wa dzalikum, sikit lagi. Wa dzalikum dan demikian wa dzalikum ay wa zannakum, dan bermula zan. Wa dzalikum zan wa dzalikum tu deh. Zanantum, yang mana menyangkalah kalian, bi rabbikum dengan Tuhan kalian, ardakum. Tu. Neraka jahanam. Ardakum ay ahlakakum, ay tarahakum finnari. Dilemparkan kalian ke dalam api neraka, gitu. Sebab kalian suka lagu tu pada Allah Ta'ala tu lah, yang menyebabkan sengkak kamu tu, Tuhan kamu akan melemparkan kamu ke dalam api neraka. Itu mana? Zannukumul ladzi zanantum bi rabbikum ardakum ay tarahakum finnari. Gitu, begitu. Tu. Sebab kalian suka lagu tu pada Allah Ta'ala lah, sengkaan kalian itulah yang menyebabkan Tuhan akan lemparkan kamu ke dalam api neraka. Fa asbahtum, maka jadilah kamu ni, fa asbahtum ay fasirtum lah, maka jadilah kalian ni minal khasirin, setengah daripada mereka-mereka yang rugi. Nah, tak apa, buat maksiat Tuhan Maha Pengampun, tak apa. Tuhan akan Maha Pengampun, tak semaya, tak apa. Suka baik lagu tu bukan suka baik tu. Suka lagu tu yang menyebabkan kamu akan dilempar oleh Allah Ta'ala dalam neraka. Habis. Barulah wa an Ja'farin as-Subu'i rahimahullahu ta'ala annahu qala wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillah.